Benda dia paling simple. Atirah, Sunbi, Kimi, Kristianto dan semua yang lain ya. Dia adalah benda ni je. Benda ni sahaja. Sama ada kita sedang melihat benda ni ataupun sideway market. Market tu terbahagi kepada tiga jenis pergerakan. Mana saya punya ni? Tiga jenis pergerakan ya. Yang pertama, adakah kita sedang melihat trending market? Okay, trending market. Ataupun kita sedang melihat downtrend. Ya. Ataupun kita sedang melihat market yang sideway. Tiga je. Di sinilah R.N. Elliott melihat apabila kita sedang melihat kepada trending market, dia mengenal pasti trending market apabila sedang membuat trend, dia akan dipecahkan kepada 5 lekuk. Dan 3 lekuk pembetulan sebelum diikuti oleh 5 lagi lekuk ke atas. Jadi dilengkapkan dengan benda ni lah. Dilengkapkan dengan benda ni. 5. Okay. Bila kita bercakap mengenai trending tu sifat dia senang nak tengok. Buka chart anda nampak trending. Bila anda buka chart dan nampak macam chart ini sideway market. Simple je. Boleh? Ni kita marking guna sequence ya. Kita tak marking guna edit wave. Wassalam Mazli. Okey. Jadi macam mana nak kenal pasti? Simple. Anda tengok benda ni, anda tak nampak trend. Anda nampak, okey. Anda nampak dia sebagai satu sideway market. Okay, kita ingat bila kita melihat kepada trend, ataupun motif, structure motif, dia akan ditandakan dengan 5. Ini nombor yang anda ingat. Korektif ditandakan dengan 3. Dalam structure yang ini, sebab ini adalah chart Koko bagi Hazli dan siapa-siapa yang baru join. Komoditi dia start dari kosong. Dia start dari bawah. Itu dah pasti. Daripada benda yang tak ada harga kepada benda yang jadi ada harga. Kalau kita assume pergerakan ini dari bawah, setakat ini. Ini adalah low yang kita nampak. Low yang kita nampak di sini. Ni caranya anda start buat chart. Dan anda nampak high dekat sini. Yang break price history yang kita nampak sebelum. Anda buat 3 line je. Asal dia 3 line je. 3 line je. Jadi anda nampak lekuk yang pertama. Mana nombor ni? Lekuk yang pertama, lekuk yang kedua dan lekuk yang ketiga. Boleh? Okay, now. Adakah dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5 ataupun dia akan buat 1, 2, 3 lepas tu buat macam ni sebelum naik. Dia jadi W, X dan Y kan? Kalau dia adalah 1, 2, 3 W. Kalau dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah A ataupun 1. Boleh? Yang itu boleh? Ni sequence ini bukannya edit wave. Tapi asas dia sama dengan edit wave lah. Macam mana kita start melukis. Setakat ni, yang ni faham?
Ingat nombor 5 dan nombor 3. Cat ini, kita tak nampak dia buat 5. Dan kita nak tahu kat mana pecahan-pecahan dia. Okey. Jadi ada tukar time frame. Kat mana yang ada nampak swing dia nampak. Maksudnya kita ada reset, lepas tu swing dia, kita nampak dia punya swing tu jelas. Ini anda kena buat macam ni. Okay, anda nak nampak, anda cuma nak tengok 3 swing. Tukar lagi. 6 month. Anda nak nampak 3 swing sahaja. Cuma saya nak padamkan ni. Okay, padam. Okay. Anda nak nampak cuma 3 swing. Jadi kalau kita assume yang ni, kita buka kepada tukar time frame dia. Sampailah anda nampak ini terlalu besar, tak nampak. Ya, tukar balik, turun kepada 6 bulan. Sampailah anda nampak dan anda dapat lebih kurang identify dia punya swing tu. Kita assume daripada bawah. Okay. Jadi daripada sini, saya boleh assume inilah satu kumpulan harga. Dari bawah ni, ini satu kumpulan harga. Ini adalah satu kumpulan harga. Dan dari sini satu kumpulan harga. Jadi saya dapat identify 1, 2, 3. Yang saya nampak sekarang ni, 1, 2 dan 3. Jadi untuk chart ni, kita akan tandakan dia sebagai W dahulu. Itu yang kita nampak. Faham tak? Itu yang kita nampak setakat ini. Itu permulaan dia. Anda ambil mana-mana chart, buat yang sama. Anda nampak 3 ataupun anda nampak 5, kesemua dia. Now, structure di sini. Kalau kita tandakan besar dia, merupakan structure 3. Di sebelah sini, merupakan structure korektif. Ini structure korektif. Sini, sehingga sini, ini merupakan structure korektif. Korektif boleh tak diikuti oleh another korektif? Sunbi, Atira. 3 boleh tak diikuti oleh another 3? Boleh kan? Yang tak boleh adalah 5 diikuti oleh another 5. Itu tak ada. 5 diikuti oleh another 5, sama ada 5 yang ni dijadikan kecil ataupun 5 yang ini dijadikan yang kecil. Dia tak boleh 5 diikuti oleh 5. Tak ada struktur 5 diikuti oleh 5. 3 diikuti oleh 3 ada. 5 diikuti oleh 3 itu lazim. Faham? Tiga boleh diikuti oleh 3. 5 tak boleh diikuti oleh ada 5. Kalau dia berlaku 5, itu merupakan sama ada 5 yang di belakang dijadikan kecil ataupun 5 yang di depan dijadikan kecil. Antara 2. Maksudnya 5 sang 1 tu melengkapkan 1 dalam 3. Okey. Daripada atas ni, berapa lekuk yang anda nampak selepas itu? Daripada atas ni, 1, 2, 3. Okey, ataupun dalam edit wave dia X. Kalau kita lukis, kita lukis betul-betul W X. Tapi dalam sequence chart 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Jadi anda dah dapat bottom kat sini. Alihkan anda punya low ni kepada sini pula.
Okey. Yang dua ni pula anda alihkan kat sini. Alih dulu. Okey, now kita dah settle cerita yang sebelah sini. Jadi kalau anda tahu sini diikuti ada 3, ini adalah 3, yang sebelah sini dia boleh ada 2. Sama ada 3, 3, 5 ataupun 3, 3 dan 3. 3, 3, 5 tu struktur apa? Itu flat. Nampak? Kalau dia nak jadi flat, ini adalah A, ini adalah B. Syarat flat, kalau dia adalah B, apa syarat flat? Fibonacci retracement. Daripada permulaan A, permulaan ini, daripada kosong, kepada kepala ini, hendaklah mencecah, kalau buku 90%, saya guna 85.4. Ni jauh. Ni tak sampai. Ni tak sampai. Jadi kita assume bahawa ini X. Ini tak dapat nak jadi flat. Mana-mana cat anda buat yang sama. Ini tak ada cerita asas. Ni kita terus pergi kepada sequence. Boleh? Ini dah cukup. Daripada seluruh sequence-nya adalah cukup. Kalau break lagi ke bawah, then kita akan ada next number 7. Sebab dia adalah structure korektif. Yang sebelah sini 3, 7 dan seterusnya. Boleh? Okay, itulah untuk structure ni. Jadi kat sini, structure yang sebelah ni, kita jangkakan, kalau kita jangka ke atas, dia akan buat structure korektif juga, iaitu 3, 7 dan 11. Kalau low ini break, kita pun akan jangka dia buat 3, 4 dan seterusnya jadi 7. 5, 6 dan 7. Mana-mana cat anda buat macam ni. Nampak tak? Dia mustahil dibuat tanpa market dynamic. Sebab kat sini kita tak tahu adakah dia akan naik lagi ataupun turun bawah lagi. Kalau kita bercerita pasal komoditi, kita akan lihat kepada dynamic. Apa-apalah anda akan lihat kepada dynamic. Ya, dynamic market terdiri daripada sama ada kita akan lihat kepada perkaitan dengan indices, US dollar dan yen. Okay. Kalau kita melihat kepada komoditi, ada apa lagi dah? Komoditi. Okay. Indices naik, positif atau negatif untuk komoditi? Ini adalah positif kepada komoditi. Indices naik, ekonomi positif. Okay. Itu adalah kaitan dengan komoditi. US dollar. Kalau US dollar naik, positif atau negatif kepada komoditi? Ni kita cerita pasal naik dulu. Kalau ke semua sini naik. Kalau kat sini semua naik. Kalau US dollar positif, itu adalah negatif kepada komoditi. Aisyah, komoditi, biarpun koko, ada nampak tak? Ni, apa belakang dia? US dollar. Nampak kat chart tu? Ni US dollar. Kalau US dollar kuat, ni. Tu negatif. Okay? Faham? Itu
itu sekejap okey. Yen. Kalau yen kuat, itu adalah negatif kepada komoditi sebab risk off. Boleh. Daripada sinilah anda akan tentukan sama ada anda nak buat ke bawah ataupun ke atas. Now, tengok ini adalah kaitan time. Saya buang semua ni dulu. Low di sini. Low yang ini Low ini berlaku pada Januari 2017. Low yang ini Januari 0117. Kenapa ada T? Okey 01/2017 low yang ini. Okey. Dan daripada di sini kita nak tentukan selepas 3 ni ke mana. Kita tahu dah ada full reset, jadi kita dah ada price history baru kat situ Oh, ada dapat lukis macam tu. Tak tahu. Sekejap kita besarkan ni dulu. Ini totally kita cerita pasal sequence mengenai perkaitan macam mana anda come up with benda ni semua. Okay, now komoditi. Pertama kita bandingkan dengan indeks. Kita ambil SPX sebagai kaitan dia. S&P 500 2017. Ini kat sini. Okey, yang ini ni low dia. Low yang sama dengan komoditi punya low adalah low yang ini. Low yang ini low di sini. Okey, jadi maksudnya kita nampak setakat ini daripada low yang ini, low yang sama. Ini time. Ini adalah time. Anda nampak komoditi ke atas. Kita dah ada 1 poin untuk ini ke atas. Faham? Kita dah ada 1 poin untuk ini ke atas. Itu berdasarkan indices. Tapi apa yang anda nampak? Komoditi ni move nampak seperti motif. Tapi dekat indeks ni naik tak ada motif. Okay, now second. Kita lihat kepada pergerakan against US dollar. Ini caranya saya datang daripada awal-awal. Supply and demand commodity. Orang beli, orang jual Hazli. Dia tak ada indeks US dollar yen. Dia ke semua 3 ni. Faham? Demand simple soalan simple jawapan Demand komoditi, ekonomi bagus, indeks naik. Itu simple. Kalau harga komoditi mahal, US dollar mahal, komoditi banyak dibeli dalam futures market, adalah dalam US dollar, itu boleh menyebabkan demand dia jatuh. Kalau kita ada yen yang kuat disebabkan faktor risk off, dan menyebabkan sama ada supply dekat supply chain tak bagus ke apa ke, biarpun supply komoditi tu berkurang, harga dia tak naik juga, harga boleh jatuh. Jadi dia tak ada jawapan satu, dia tak dapat direct correlation, tak ada. Sebab itu cara berfikir, indeks naik, yen pair akan naik, indeks jatuh, yen pair akan jatuh, itu salah. Anda kena tengok 3. Indeks, US dollar dan yen. Sama juga dengan komoditi, anda kena tengok 3. Sama ada indeks, US dollar ataupun yen. Anda cari apa yang menjadi dinamik semasa. Apa yang sedang membuat motif wave.
In other word, apa yang sedang membuat motif wave? Kalau tengok dekat chart, yang sedang membuat motif wave US dollar. Sebab tu biarpun ekonomi buka, apa inflasi sepatutnya komoditi naik, tapi kita nampak komoditi tak pecut. Sebab faktor harga. Okey. Now, faktor ketiga dia. Dolar. Mata saya ni Allah. Okey. Cukup ke tak cat ni? Dolar. Okey. Lama sangat tak pakai ni. Ini adalah yang sama. Ini caranya saya come up with analisa. Barulah saya lukis ke semua chart. Okay. Low yang sama, equivalent low dia yang ini tadi dekat Koko, equivalent low dia dekat US dollar adalah low ini. Dia takkan ngam-ngam satu-satu, adalah low yang ini. Low yang ini. Equivalent low yang ini. Apa yang dah nampak dekat US dollar sekarang? US dollar naik. Apa dia letak macam tu? US dollar naik. Ini adalah faktor negatif kepada Koko. Okay, now kita nak tentukan adakah support ni break ke tak? Tu soalan kita sekarang. Adakah kita akan buat 3 ataupun 7? Itu soalan dia sekarang. Jadi kenapa kita tengok benda-benda ni? Faham tak? Kalau kita ada ini jatuh lagi, then ini akan break di support. Jadi kita akan tunggu 7. Kalau ini naik lagi, ini akan jatuh lagi. Sama juga. Dah ada jawapan tak? Okey. Yen kita dah masukkan dalam ni. Tak payah tengok yen. Sebab yen dah ada dalam ni. Dalam ni menceritakan yen apa? Yen sideways. Dalam ni menceritakan yen sideways. Nampak? Untuk Koko, kesimpulan dia Sunbi. Koko, anda ambil 3 habis kat sini ke? Ataupun anda ambil dia ke bawah, kita tunggu 7. Mana satu kesimpulan anda? Mana yang higher probability? Atirah, Aisyah, mana yang higher probability? 3 atau 7? Saya buat benda ni tiap-tiap awal tahun. Saya buat benda ni. Saya akan lihat kepada quarterly chart 3 bulan untuk indeks, untuk dolar, untuk come up with apa pandangan tahun depan. Apa dia punya ni. Nampak Kristian tu? Kita akan tunggu 7. Ikut US dollar. Sebab dynamic US dollar. So, support kat sini akan break tak? Unless dolar reverse daripada semasa, indeks naik daripada semasa, dan ini dah habis lengkap 7. Nampak macam mana kita come up with all these things. Tapi higher probability dia sebab ini tak nampak dia rally bila ni naik. Higher probability dia, ini akan turun ke bawah balik. Anda ambil mana-mana chart
Anda bandingkan dengan ini. Ambil lah cat apa. Apa-apalah cat atas ni. Buat benda ni lah. Anda lihat kepada dinamik dia. Boleh? Kalau boleh benda ni, saya berhenti mengajar dah tau. Dia lah, tapi konsep dia lah, konsep dia. Lepas tu kita buat detail dia. Berat, kali ni berat. Pusingan kali ni akan berat. Mana Harry ya? Helmi. Mana Abang Helmi kita? Kadang-kadang dia ada tapi dia senyap dia. Ada Helmi? Harry. Tu yang detail-detail ni kita dah tahu, kita masih jangka ke bawah kan. Dolar kita masih jangka 3-4. Satu kita jangka ini masih buat 7. Boleh, Sunbi? Di situlah kita akan melukis. Sebab itu apa yang saya buat, dia tak sama dengan alien wave. So, kalau anda setakat melukis alien wave, anda akan lukis ini habis. Faham, Kristianto? Kalau anda lukis alien wave, anda akan lukis ini sebagai A, sini sebagai A, sebagai apa dah. Ini nampak 5 lekuk. Kita boleh lukis A, B, C, W, X, Y, B, 1, 2, 3, 4, 5, C, W. Sini sebagai X dan kita akan happily lukis ke atas. Tak stop mengajar. Tak, maksud saya kalau anda terus, dah faham, ni senang je bang. Tapi itulah dia, konsep dia adalah konsep ini ya. Itulah market dynamic. Boleh Hazli? Dia tak dapat tengok against apa. Apa yang tengah buat dynamic sekarang? Adakah itu akan buat 3 atau 7? Apa structure dia? Semua ni. Nampak the beauty of how you forecast menggunakan benda ni, Kristianto. Instead of anda cuma melukis alien wave. Kalau sedikit melukis alien wave, saya akan lukis ini X, ataupun lagi haru, dia akan lukis macam ni. Ini satu. That's the normal way. Ini satu. Ini dua. Kita ada separation. Dapat tak separation? Dapat. 1, 2. Tak dapat. 3, 4, 5, 3, 4. Dapat? 5. Ini 3. Ini 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Boleh? Anda buat benda ni kalau US dollar jatuh. Ya? Dan indeks naik ke atas. Kalau indeks naik ke atas, kita lukis macam tu. Dan ini akan habiskan A sebagai diagonal. Nampak? Kalau dolar jatuh, kalau indeks naik daripada sekarang, dan kita lukis macam tu. Yen akan sideways. Sebab itu buat lekuk 5. Maksudnya indeks naik dalam apa? Indeks akan naik dalam lekuk 5. Sebelum dia buat correction yang besar. Itu yang kita tak nak. Dia buat B. Ni cerita tak bagus. Kalau kita naik sekarang, itu tak bagus. Nak try lukis FCPO. Sama je. FCPO. Jadi, FCPO dari tahun berapa kita ambil? Dia start chart dia daripada tahun berapa, Khairi? Ada tak chart yang lebih penuh? Crude. Bukan crude. Palm oil. Ada tak dia punya chart lain? FCPO, CPO, di kalender. Tak ada, kita cuma ada ni. Kita cuma ada yang ini. Tak apa. Okey. Chart ini ada nampak sebagai apa? Chart ini. Dia start
everything, kalau komoditi, saham, indeks, dia akan start dari kosong. Kenapa ada dinosaur bawah tu Perasan tak ada dinosaur? Apa benda ni? Pelik-pelik. Okay, kita akan start daripada kosong. Ni start dari kosong. Okay. Bila anda menyatakan, ni masalah ramai, bila anda menyatakan bahawa ini merupakan motif. Motif 1, 2, 3, 4, 5. 3 ni kena ada separation dalam dia. Maksudnya, internal dia tak boleh berkecamuk. Tak boleh masuk dalam balik. Okey. Di sebelah sini, dapat tak saya nak lukis lekuk 3? Okey, kita tengok dulu dalam kecil dia. Saya ada cat penuh dia. Dalam yang ini Dalam yang ini. Dapat tak saya nak lukis 5? Dalam yang ini tadi. 6 month. Dalam yang ini kotak ni. Saya biarkan kotak dulu. Okey, kita masuk kepada monthly. Okey, dalam yang ini. Dapat tak saya lukis tanpa dia overlap di antara 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Syarat dia 3 kat sini tak boleh paling pendek. Maksudnya, kalau kita ambil panjang yang ini, daripada 2 kepada 3, okay, dia tak boleh pendek daripada 1, ataupun dia tak boleh paling pendek lah. Jadi kalau kita tengok 1, dan ini boleh lukis. Maksudnya untuk cat ni, kita balik ke 6 month tadi, untuk cat ini, sini kita boleh lukis 3. Sini boleh lukis 3. Sini boleh lukis 4, sini boleh lukis 1. Ini boleh 2. Dan sini kita boleh lukis sebagai 5. Boleh lukis maksudnya. Okey. Satu masalah kalau kita nak lukis macam ni adalah, kalau kita katakan ini daripada kosong, ini adalah panjang lekuk 3. Ingat syarat-syarat dia, 3 tak boleh paling pendek. Okey. Ini dah pergi kosong. Dia paling minimum dia adalah sini. Maksudnya cat ni bermula daripada kosong kat sini. 1. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Jadi, ini cukup syarat untuk jadi lekuk 3. Tak ada masalah. Okey. Ini 4. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekejap, dapat tak lukis 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita boleh tandakan sebagai lekuk 5. Dapat. Dan kita tandakan sebagai A, B. Okey. Kenapa saya tak akan lukis macam tu? Saya akan lukis dia macam ni. Untuk yang ini, saya lukis dia macam ni. A, ini B, ini C. Ini lukisan yang saya ada. Okay. Ini adalah W, sini X, sini Y. Kau nak tahu apa lukisan yang saya ada untuk yang ni? Tahu tak kenapa? Sebab apa bezanya lukis yang ni dengan 1, 2, 3, 4, 5? Tahu tak apa beza dia? Kalau saya lukis macam ni, berbanding dengan saya lukis 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu kita benda ni. Apa beza dia? Apa beza 2 ni?
Apa beza dua ni? Beza kedua-dua ni, ini lebih mendatar. Ini lebih sharp naik. Ya. Kalau kita lihat struktur ni, payah kita nak katakan dia sebagai trending. Betul tak, Kaideh? Payah untuk kita katakan dia trend. Kalau kita bandingkan, contohnya kita banding dengan benda ni. Ini payah nak kata. Yang dekat FCPO ni. Payah dah nak kata sebagai trend. Ini nampak lebih mendatar. Okay, now. Dari sini. Dari high. Okay. Saya rasa saya punya laptop ni ada problem lah. Malam tadi pun kita punya live FB pun tiba-tiba dia terputus. Okey, daripada high di sini high di sini dan low dia adalah low yang ini Kita ambil equivalent. Okey, high di sini dan low di sini. X kat sini. Okey, kita ambil equivalent. Low yang ini dan low yang ini untuk dia. Okey. Dan low. Faham apa yang saya nak tunjukkan sekarang? High di sini, low yang sama. Okey. Okey. Soalan dia, adakah kita, kalau kita tandakan sebagai W, adakah kita akan tembus ke tak support di sini? Okey. Adakah kita akan tembus support ini ataupun support ini akan bertahan? Support ini, pertama, kalau anda tengok indeks ni dijangka akan cuma membuat pembetulan kepada low di sini. Apa yang kita lukislah. Ya, setakat ini. Kita jangka indeks cuma akan membuat pembetulan kepada struktur ini di sini. Ya, COVID-19 punya low. Okey. So indeks akan cuma bertahan kawasan sini. Dolar pula dijangka, ingat ya, dolar dengan FCPO ni, kalau dolar mengukur, FCPO boleh naik, tapi dia tak naik laju sebab mahal. Benda sama. Okey. Benda sama. Okey, kalau kita lihat kepada FCPO ni, apa yang boleh kita jangka adalah, mana pen saya ni? Berdasarkan yang ini, low yang ini, support di sini akan bertahan. Bukan support ini, support di belakang ni. Itu faktor time. Mana satu anda nak pilih? Faham? Jadi kalau anda nak melukis untuk FCPO ni, anda akan lukis dia. Faham kenapa low ini kita jangka dia akan bertahan? Support di sini akan bertahan. Okay, tak apa. Kita jangkakan dia akan buat ini sahaja. Sebelum naik balik. Jadi adakah dah masanya? Belum. Selagi US dollar masih kuat, selagi saham masih membuat pembetulan. Jadi anda pergi kat time frame kecil lah. Untuk cantikkan dia. Ya, kat mana ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini sedang buat B. Satu lagi. Sebelum naik ke atas. Boleh. Jadi ini adalah X yang hitam. Kat situ. Saya ada chart penuh dia. Tapi tak ada dekat trading view. Yes. Actually benda dia logik je sebenarnya. Kalau anda ambil logik, dia benda logik je. Apa saya buang? Okay. Jadi X dia akan kat sini. Low ini akan bertahan.
Okay? Jadi bila masa terbaik? Bila kita ada satu lagi kejatuhan nanti. Itu adalah sama yang kita lukis ni. Itu adalah sama dengan benda-benda ni semua. Itu adalah sama dengan apabila dolar ni mula melemah nanti. Itu adalah sama dengan bila ini start jatuh nanti. Jadi sementara ni masih sakit. Ni adalah lekuk B dekat FCPO. Ini adalah lekuk C. Lepas tu X FCPO nanti. Ataupun X dekat FCPO nanti. Tak kisahlah cat apa pun. X dekat FCPO nanti. Boleh idea? Nampak all this dynamic. Dia takkan satu-satu sama. Tapi kita ambil price action dia sendiri. Jangan tunggu tu. Tunggu technical dia, Aisyah. Kadang-kadang ada benda leading. Dah pergi kau, dia pukul, dia baru beli. Kita akan tunggu technical dia. Ada tunggu technical dia. Dia naik. Dah tarik dah Fibo extension. Bila dia break. Dah tunggu dah masa dia test dia situ 100%. Jangan tunggu dia habis. Jangan tunggu sampai X. Dia dah kat sini dah. Aku nak beli. Dia naik dah. Panggil Zul dia. Teacher Aisyah. Aisyah tu cikgu. Dia cikgu sekolah Jalan Geni 1. Faham? Inilah konsep yang kita akan bawa. Besok kita akan cerita pasal structure untuk Elliott wave, motif, korektif, kaitan dengan Fibonacci serta momentum. Hari ini kita kenalkan dulu structure. Nampak all this kaitan structure? Jangan tengok candlestick je satu-satu structure. Momentum lengkap kita. Rambut putih. Dia tak. Syah, tunggu sini dah. Kau pun dah beli. Beli benda. Sini dah mahal. Tunggu tak tunggu tak juga. Kita tengok technical. Bila ada technical dia untuk membeli, kita membelilah. Ya, jadi sini 3. Sini 3. Ya, baru satu. Ni ada tunggu 2, ada tunggu 3. Bukan 3 kat situ. 3 kat sini. Faham? Esok satu jam je. Astaghfirullahalazim. Minta tolong, you all semua, bila Jawahir online nanti, Jawahir, saya minta Zul buat 2 jam hari Jumaat. Saya tak dapat nak buat 1 jam tau. Sesak nafas. Saya kalau buat 2 jam, saya tak semput. Saya boleh continue 3-4 jam. Anda semua pun tahu. Orang je pingsan. Banyak sangat input, dia pingsan. Banyak sangat nota dah habis kertas. 1 jam, lepas hari Jumaat punya sesi, saya terbaring tau. Sebab nak cepat semput, nak bernafas pun tak sempat. Tolong minta kepada masa sesi Jawahir, masa sesi Mel, bagi tahu dia orang. Saya ada satu suggestion kepada XM. Boleh tak Zul punya sesi pada hari Jumaat buat 2 jam. Bukan sampai separuh. Tak sempat separuh idea. Kadang-kadang sebab dah kita nak buat analisa, kita nak cerita market, memang tak sempat lah. Hari ni saya rasa saya accomplish kan. Untuk saya nak tunjukkan kepada anda bahawa market ni satu je. Everything is one. Nak baca dia cuma benda 3 benda ni saja. Adakah anda sedang melihat trend ditandakan sebagai A, B atau C, ataupun 1, 2, 3, 4, 5, buka besar tu, lepas tu ada turun telefon kecil. Ataupun W, X, Y, structure yang macam ni, yang macam FCPO tadi. FCPO tadi Nan, ini. Tunggu mail kita spam ni. Itu korang punya kerja. Hari ni Jawahir, bukan mail.
Jawahir. Pergi spam kat dia. Ataupun pergi dekat chat XM. Dekat chat live chat, anda tanya siapa account manager saya. Setiap anda ada account manager. Okey? Tu yang istimewa dekat XM. Anda ada account manager masing-masing. Suruh account manager call anda, bagi dia nampak penting sikit. Okey? Lepas tu bagi tahu kat dia, boleh tak dalam report bulanan ada suggestion daripada customer, daripada saya, daripada anda lah, jangan daripada saya. Minta sesi Zul hari Jumaat 2 jam. Boleh? Spam dua-dua. Dekat chat spam, dekat ni pun spam. Dekat live chat. Bagi tahu. Barulah dia orang, saya minta. Saya nak, tapi sebab jadual kita ada 4 orang. Tapi kalau anda semua minta, saya memang nak. Saya semput. Sebagai klien kepada host. Sendiri jadi host. Okey, apa klien kepada host? Sebagai customer kepada XM. Saya minta tolong 2 jam. Tu mail ada tu. Tu ada mail. Sihat mail lah. Bagi tahu. Saya dah minta tanya mail tu. Yang bagi tahu kat dia orang. Dia orang kena hantar report kalau ada suggestion. Jadi saya dah bagi tahu, saya nak 2 jam, saya tak dapat. Pasti langsung muncul. Okey. Ini yang pertama. Ada pun dia. Pergi kacau mail. Okey. Besok tak tahu sempat tak habis. Okey, jadi cat punya setup. Yang pertama adalah kita baru pergi cat setup, ada 10 minit lagi. Memantau carta bar, RSI dan stokastik. Klien tak depok. Aduh. Sudah represent. Okey, itu setup kita. Carta bar, RSI dan stokastik. Okey, setup stokastik ada yang PM saya. Kenapa stokastik saya satu line je? Sebab kita cuma tengok, ni RSI setting dia. Mata saya tak nampak ni. Cuci mata balik. Cuci mata balik. Itu baru tak nama. Kalau panggil macam lain tak tahu macam mana dia muncul. Okey, 13. Apply dekat close. Color hitam. Cat color putih ataupun cat bagi color putih. Okay. Cat setting ni, screenshot dia. Anda nak bagi ni color lain pun boleh, yang tepi ni. Bid price line, ask price line, ni boleh letak hijau kalau nak, ni boleh letak merah kalau nak. Lain-lain tu tak payah. Boleh? Barulah dia jadi nampak kat tepi ni. Okey, indikator. Setting dia mana? Dah pakai cermin mata pun tak nampak. Memang buta. Okey, RSI 13, apply kat close, black. Level tak payah. Okey, visualization kat semua time frame. Stokastik. Saya perlukan satu je, main. Signal letak dia color putih. Tak kisah anda pakai signal ke, anda pakai main ke. Saya nak tengok lekuk je. Kalau letak dua-dua pun dia rupa sama. Handsome pakai spek. Tu yang saya tak nak pakai spek. Takutnya lepas ni beli cermin letak keliling. Nak tengok diri sendiri. Maklumlah handsome. Pingsan aku. Okey, 13, 3 low dan high. Okey, level kalau nak masukkan, anda masukkan 50%. Kalau nak masukkan. Okey, jadi anda sebab untuk nak tengok whether dia punya pullback tu valid tak sebagai satu lekuk. Faham?
Valid tak? Dia sampai 50. Valid. Ni mungkin satu macam ni. Kau tengok US 100 ni. Ni satu. Ni dua. Ni satu. Tukarlah. Alang-alang. Faham? Daripada sini. Dua ni reset tinggi. Bukan apa saya kata macam tu. Sebab ini jadi tak cantik. Ni satu, ni dua, ni tiga, ni empat, ni lima. Satu saya lukis. Tak kisah benda dah jadi. Apa-apa pun nak buat boleh. Benda dah jadi. Kalau nak lukis cantik lah. Tu lukis hantar museum. Dekat sini. Ini stokastik. K. K tu ni. K tu apa? K lah. Ni signal. D ni signal. K. Tunjuk K. Pilih salah satu lah, tak kisah. Tak jauh pun. Sama je pokok dia. Okay? Tak kisah. Unless anda buat programming. Dan ini K. Faham? Mana sama? Mana? Kami nak 2 jam asli. Tiba masuk 2 jam. Kak Ide. Boleh Kak Ide? Dah nampak konsep dia? Konsep asas dia macam mana? Macam mana kita tentukan support tu akan bertahan, level mana dia akan pergi, berapa lekuk. Sama-sama. Berapa lekuk, yang penting lekuk. Jadi bila ada incomplete, kita trade. Contohnya FCPO ni. Kalau dia break, then kita tahu something tak kena dalam market. Sama ada US dollar lemah, US dollar kuat sangat ataupun indeks jatuh teruk. Kalau level ni break, nampak konsep asal dia, konsep besar dia. Ya. Dari situ anda gunakan support resistance pun tak ada hal. Tak payah added wave pun. Kira 1, 2, 3 je. 1, 2, 3, 4, 5. Asalkan boleh mengira sampai 5, insya-Allah. Kalau tak tahu mengira sampai 5, Cikgu Aisyah ada. Cikgu Aisyah ada. Boleh? Esok 2 minit. Tak apa, kita habiskan. Besok, hari ni kita pengenalan dahulu. Saya nak sampaikan mengenai konsep asas dia, yang besar dia. Ingat nombor-nombor ni. Malam ni, selepas baca Yasin, ingat nombor-nombor ni. Motif 5, 9, 13. Paling boleh panjang pula dia. 13, 17, tambah 4. Anda cuma perlu tahu apa? Perlu 5. Ya, Syah. Korektif, anda cuma perlu tahu 3. 3, tak adalah. 3, 7, 11, 15, tambah 4. Okey? Anda cuma perlu tahu itu je. Kalau tak tahu 5 dan 3, insya-Allah PM Aisyah. Mutah dia tanya. Okey? Anda tahu ini je. Asalkan anda hatam yang ini, insya-Allah. Kan? Ingat, 3 boleh ikut dengan 3. 5 tak boleh ikut dengan 5. Ingat yang tu. Okey? Starting hari ni tak pening sangat. Hari ni konsep asas dulu. Besok structure kita cepat-cepat sikit. Hari Isnin cuti. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat minggu depan, kita all out yang ini ya. Boleh? Nampak dah konsep dia, Aisyah? Cikgu Aisyah. Tiba-tiba Cikgu Aisyah. Thank you teacher. Kaedah. Tu Cikgu Aisyah kat atas tu. Nanti tak nak baca.
Sebab dia menceritakan benda-benda ni. Dalam elite wave ni yang ramai orang pening. Saya dulu pun pening kepala buat benda ni. Tapi bila anda faham pasal elite wave, faham pasal